Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainin Sofia binti Mokhtar selaku moderator anda pada malam ini. Dan insyaAllah kita akan meneruskan hashtag MyBookTime kita siri yang ke-63 dan sepatutnya malam ni saudari Siti Sarah mengacarakan ataupun menjadi moderator pada malam ini, tetapi disebabkan masalah teknikal, saya selaku teknikal dan juga moderator pada malam ini insyaAllah. Dan kepada viewer kita yang bersama kami pada malam ni, jangan lupa untuk share dan juga like supaya ramai lagi yang akan mendapat manfaat daripada perkongsian kita pada malam ni. Dan jangan lupa juga untuk komen di ruangan komen kami, berinteraksi bersama saya dan juga panel kita pada malam ni, sama ada jelas atau tidak suara saya malam ni atau di manakah kalian berada dan bersama-sama kami pada malam ini. Jadi sudi-sudilah untuk komen di ruangan komen. Dan pada malam ini juga seperti sedia maklum bahawa kita akan membawakan buku yang bertajuk Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan. Kalau saya sendiri dah baca buku ni dari tahun 2016 dan saya menunggu-nunggu siapa yang akan mengupas buku ni. Nak kupas sendiri tak erti, jadi kita kena dengar orang untuk kupas buku ni. Jadi buku ni kalau pandangan peribadi saya ni memang sangat menarik, bukan saja untuk kaum perempuan tapi juga molek ataupun eloklah didengari untuk kaum Hawa tu sendiri. Hawa pula, Adam tu sendiri. Okey. Jadi sambil-sambil tu sebelum saya jemput panel kita untuk bersama kita pada malam ni, saya akan baca sedikit komen daripada sahabat-sahabat kita bersama kita pada malam ni. Akib, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada makan-makan ke? Tak ada makan malam ni. Malam ni kita akan kupas buku je, tak ada makan-makan. Okey, jelas suara. Okey, Alhamdulillah jelas suara. Daripada saudari Amirah, jelas. Okey, Alhamdulillah. Dan kepada sahabat-sahabat yang lain lagi bersama kami, boleh share lagi supaya ramai lagi akan bersama kita pada malam ni. Dan juga bolehlah berinteraksi bersama saya dan juga panel kita pada malam ni. Jadi tak apa berbicara panjang, saya menjemput dan mempersilakan panel kita iaitu Kak Muna Rimi pada malam ni. Dipersilakan Kak untuk memperkenalkan diri. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Moderator, jangan tinggalkan saya kesorangan bersama abang. Okey, Masya Allah, tadi dengar moderator bagi penerangan ringkas sudah masuk siri yang ke-63 kan. Sekejap saja momen buku dah sampai ke-63. Jadi malam ni giliran saya lah untuk berkongsi serba sedikit. Sebelum kita pergi kepada buku yang kita nak kupas ni, bolehlah saya kenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muna Adila binti Syed Remy. Dan selalu orang kenal sebagai Muna Remy je lah, senang kan. Sekarang saya menetap di Kelana Jaya, Selangor, berasal daripada Temerloh Pahang. Latar belakang saya ijazah Sarjana Muda Undang-Undang Sivil Syariah daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kemudian saya sambung sarjana master dekat Undang-Undang juga, Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan insyaAllah doakanlah moga saya dapat memulakan perjalanan PhD saya jika Allah izinkan. Saya rasa itu saja kot. Itulah sikit sebanyak latar belakang saya malam ni. Okey, terima kasih Kak Muna. Pengenalan yang cukup ringkas. Orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi kita kena kenal dulu panel kita
Dan kita tahu panel kita bukan calon-calon orang lah. Jadi saya kira selayaknya untuk Kak Muna membicarakan tentang buku yang kita akan kupas pada malam ni. Jadi saya akan masuk kepada sesi yang pertama kita, iaitu berkaitan ataupun soalan yang pertama saya, kenapa buku ni itu sendiri dinamakan tentang Buya Hamka berbicara tentang perempuan. Silakan Kak Muna. Memang santai sungguh yang malam ni, ringkas je soalan dia. Okay. Kalau tengok dekat skrin tu, dia tunjukkan tak silap saya tu Buya Hamka berbicara tentang perempuan tu terbitan Jejak Tarbiyah kan? Betul kan? Terbit semula. Kalau tadi Ainin ke Sofia dah? Sofia lah, nama dia kat situ Sofia. Dia cerita dia baca buku ni tahun 2016. Okay, kalau buku yang saya ada ni, saya ada versi yang terbitan Indonesia punya. Sebab saya beli pun memang beli di sama sebab 2016 kan, yang Jejak Tarbiyah punya yang baru. So yang ni saya beli tahun 2017, memang beli dekat Padang, Indonesia. Waktu tu saya memang pergi dekat kawasan Buya Hamka lah, memang beli kat rumah dia. Jadi saya punya tabiat saya memang saya akan tulis kat mana saya mula dan habis bacaan. Jadi sebenarnya beli tahun 2017 dan baca pun tahun 2017. Masa tu ni dekat Ibu Pejabat Pasti Malaysia dan habis baca tahun 2022. Sedangkan dia punya muka surat dia 134 sahaja. Okay, apa puncanya? Sebab macam biasalah tengah-tengah baca tu dia hilang. And then hilang, Allah rezekikan jumpa balik tahun 2022. Jadi kita terus habiskan bahan bacaan lah. Okay. Jadi tadi untuk berbalik pada soalan pertama, saya kira sesi ulas buku malam ni kita tak adalah serius macam forum haiwan perdana ke apa kan. Jadi kita mau a little bit santai lah, relax sikit. Kenapa buku ni dinamakan Buya Hamka berbicara tentang perempuan? Okay, sebelum kita kupas berkenaan tajuk buku dan sebagainya, saya kira macam lebih cantik kalau kita bagi sedikit lah tentang latar belakang kenapa buku ni jadi pilihan saya sendiri untuk saya ulas lah. Sebab actually saya sikit apa kita panggil selektif lah bila nak ulas buku tu. Kita baca banyak tapi tak adalah banyak sangat. Lain pula bunyi dia kan. Maksudnya kita adalah beberapa buku yang kita baca tapi tak semua yang saya akan ulas. Tapi saya pilih untuk ulas buku ni. Okay. Untuk kita faham kenapa nama buku ni Buya Hamka berbicara tentang perempuan dan kenapa tema yang dipilih itu adalah berkaitan dengan wanita. Saya bagi sikit latar belakang lah. Kenapa saya berminat untuk mengulas buku-buku yang seperti ini. Okay. Sebenarnya macam buku-buku yang daripada ulama'-ulama' macam ulama' Nusantara ni, dia maksudnya dia mula mendapat perhatian saya sejak masa tu saya tahun 2016 baru habis graduate undang-undang sivil dan asas sivil dan syariah. Jadi waktu tu kita pilih untuk buat latihan dalam kamar ataupun dalam bahasa Inggeris dia selalu orang sebut chambering lah. Kita chambering kan. Jadi waktu saya chambering tu, saya chambering di Kuala Lumpur. Jadi saya dikelola oleh Majlis Peguam Kuala Lumpur. So waktu kita di situ, kita macam DYA kan. Walaupun nama dia Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, tapi kebanyakannya macam classmate kita pun banyak kalaupun dia international, dia masih Muslim. Jadi kebanyakan macam tu lah. Ada lah 2-3 orang yang bukan Muslim. Tapi mostly Muslim. Jadi bila kita chambering tu, dalam dunia undang-undang, so waktu tu adalah macam kali pertama, bukanlah kali pertama pun. Maksudnya macam kita berjumpa dengan ramai kawan-kawan yang daripada
budaya, daripada agama bangsa yang berbeza, dan juga kawan-kawan yang walaupun beragama Islam tetapi macam kita kata culture shock jugalah kan. Maksudnya dengan cara pandang dia tu tak macam yang selalu kita orang budak UIA ni belajar atau faham masa dekat universiti. Jadi waktu saya mengikuti latihan-latihan atau training dekat KL tu, waktu tu banyak isu-isu yang bila kita dengar tu kita tahu ini tidak betul, tapi apa yang uh, saya boleh betulkan. Jadi waktu tu kita pun tak ada ilmu, sangat muda tak tahu nak cari kat mana. Jadi waktu tu macam banyaklah isu-isu kontroversi. Macam isu rogol dalam perkahwinan, isu kenapa wanita uh, muslimah ini dia tak ada hak untuk lafazkan talak macam lelaki, dan benda perkara-perkara seperti itu dibincangkan dan didebatkan secara terbuka dan kritikal. Jadi kalau macam dulu di UIA, kita mungkinlah kita perbincangan tu memang kita terus pada apa Quran cakap, apa hadis cakap. Tapi ini lebih kepada terbuka lah. Pandangan orang tu begini, pandangan orang ni begini. Jadi kita tak ada takkan kita nak terus jawab kalau Allah Ta'ala semua kan, sedangkan latar belakang ni pun berbeza boleh, tapi maksudnya hujah atau huraian rasional tu macam mana kita nak kemukakan. So sejak daripada situlah saya memang mencari-cari dan buku-buku yang boleh menjelaskan dengan lebih dalam lagi tentang isu-isu kontroversi yang selalu diutarakan kalau kita kata bahasa hari ini oleh para feminis lah. Okay. Jadi dan itu pengalaman waktu saya latihan dalam KAMA, and then lepas tu saya sambung master dan saya ambil undang-undang hak asasi. Jadi kita belajar lagi tentang CEDAW, Convention penghapusan segala bentuk penindasan terhadap wanita. Lepas tu saya bekerja dan waktu tu saya jadi pegawai penyelidik untuk ahli parlimen, dan waktu tu sangat membuka mata saya tentang bagaimana maksudnya golongan feminis ini bukan setakat mereka ada pandangan yang tertentu, tetapi mereka lakukan sesuatu. Maksudnya mereka melobi macam mana untuk jadikan dia dasar, macam mana nak mereka lobi untuk jadikan dia satu bentuk undang-undang dan sebagainya. Okay. Jadi mungkin untuk yang mendengar ni dia rasa lari sikit daripada apa yang kita cerita tentang buku ni. Tapi saya ada sebab kenapa saya kongsikan. Sebab bila kita kata macam mana kumpulan-kumpulan ini membawa satu versi tentang hak wanita yang berbeza melalui sudut pandang Islam, dan mereka cuba jadikan ia dalam satu bentuk undang-undang, dan inilah yang membawa kepada sebab atau justifikasi kenapa buku ini diterbitkan. Okay, jadi kalau kita tengok suasana di Malaysia dan Indonesia ni, walaupun kita satu rumpun, tapi kita boleh lihat ada sedikit, bukan sedikit lah, dia boleh kata perbezaan pengamalan atau praktis Islam yang ketara antara Indonesia dengan Malaysia. Contoh kita boleh lihat hari ini, kalau dekat Malaysia, orang Islam hanya boleh berkahwin dengan orang Islam sahaja kan. Tapi kalau di Indonesia, mereka boleh berkahwin dengan berlainan agama dan ia dilindungi oleh undang-undang mereka. Dan undang-undang itulah yang ditentang oleh Buya Hamka dan membawa kepada terbitnya buku ini. Buku Buya Hamka berbicara tentang perempuan. Okay, so sebenarnya buku ini bukanlah Buya Hamka tulis sebuah buku, tak. Tapi buku ini sebenarnya Buya Hamka tulis sebelum tu lagi, sebelum undang-undang yang kita cerita kat sini adalah RUU Perkahwinan 1974 kalau tak silap saya di Indonesia. Sebelum tu lagi, Buya Hamka dah ditulis sebagai kolumnis dekat sebuah syarikat Panji tak saya kena recall balik. Tapi Buya Hamka menulis kat situ, and then bila datangnya RUU Perkahwinan tu, muncul suara-suara yang kata kita kena bukukan tulisan-tulisan Buya Hamka ni untuk menjawab persoalan-persoalan yang golongan-golongan yang nak kanonkan RUU Perkahwinan ni, sebab mereka kata
kita kena ada suatu undang-undang perkahwinan yang versi reformasi lah yang baru, sebab undang-undang Islam ni banyak apa kita kata menyekat para wanita ni lah. Jadi kita kena ada undang-undang uh, untuk uh, untuk bela nasib perempuan dalam Islam ni. Jadi masa tu kalau tak silap saya, kalau kita baca sejarah, ada banyak dalam rang undang-undang tu yang mereka nak bawa. Contohnya untuk suatu perkahwinan itu sah, macam kalau kita Islam kan kita ada syarat dia, ada rukun dia, ada wali dan sebagainya kan. Tapi waktu tu RUU tu dia hanya letak kalau ikut undang-undang dia daftar, dah sah dah perkahwinan tu. So maksudnya tak perlu ikut apa hukum hakam Islam dan sebagainya kan. Okey. Jadi waktu tu disebabkan desakan daripada para ulama dan golongan orang Islam di sana, tak semua yang dalam RUU itu berjaya dikanunkan. Cuma macam tadilah kita sebut boleh berkahwin antara orang Islam dan bukan Islam. Okay. Jadi itulah kenapa buku ini diterbitkan di Indonesia. Asalnya ia bukanlah sebuah buku yang diterbitkan secara khusus, tapi ia diambil daripada kompilasi tulisan Buya Hamka dalam majalah yang Panji Masyarakat tersebut untuk menjelaskan tentang apa yang orang sebut kenapa Islam ini menindas wanita dan kita perlukan undang-undang lain untuk membela nasib wanita dalam Islam. Okay, itu saja untuk pusingan pertama. Wallahualam. Okey, baik. Terima kasih kepada Kak Muna di atas perkongsian ataupun menjawab soalan yang pertama tadi. Orang Kelantan kata galik. Galik dengar dia. Orang rasa macam kalau gitu Kak Muna kecek pun habis lah. Macam gitu dia. Tak boleh tanya soalan, maksudnya Kak Muna sorang je. Sebab galik sangat dengar kan. Jadi soalan pertama tadi, kalau sesiapa yang baru bersama kami, soalannya kenapa buku ini dinamakan Buya Hamka berbicara tentang perempuan. Maksudnya bukanlah suka-suka nak letak. Maksudnya kalau yang Kak Muna cerita tadi, ada kisah di sebalik dia kenapa buku ini diterbitkan. Jadi untuk round kedua ataupun sesi kedua kita, saya tertarik dengan ada topik ataupun tajuk dalam buku ni pada muka surat 17 iaitu pembahagian tugas. Pembahagian tugas ni maksudnya kita boleh tahulah pembahagian tugas antara wanita dan juga lelaki. Dan kita pun pernah dengar kan ada gerakan-gerakan yang meminta hak wanita dan lelaki itu disamaratakan dan sebagainya lah. Jadi mungkin Kak Muna boleh ulas sikit berkaitan dengan pembahagian tugas. Adakah sama lelaki dengan perempuan itu dibahagikan tugas dia di muka bumi ni? Dipersilakan. Okay. Sebab kan Sofia dia merujuk kepada buku tu. Saya tak pasti yang buku Jejak Tarbiyah tu dia guna muka surat yang sama. Tapi saya rasa kita boleh mulakan pusingan kedua ni dengan satu quote yang saya kira agak popular lah di kalangan peminat-peminat Hamka kan. Selalu kita jumpa yang mana Hamka ada sebutkan, Buya Hamka ada sebutkan bahawa rumah tangga yang aman dan damai ialah gabungan antara tegapnya laki-laki dengan halusnya perempuan. Laki-laki mencari dan perempuan mengatur. Tidak bisa satu rumah tangga berdiri jika hanya kemauan laki-laki saja yang berlaku. Dan tidak bisa rumah tangga berdiri jika hanya kehalusan lemah lembut perempuan sahaja yang terdapat. Okay, ini quote Hamka yang mungkin orang-orang intelektual bercinta dia gunalah quote kan. Okay. Jadi tadi balik pada soalan bidang tugas lelaki dan wanita kan. Kalau perasan tadi kita mulakan sesi sharing kita dengan saya memetik satu ayat Quran dalam surah Taubah. Itu ayat 72, kita cerita tentang wal mu'minuna wal mu'minati awliya'u ba'duhum li ba'd kan. Okay. Jadi dalam
tulisan Hamka ni sendiri, dalam mengupas ayat tersebut, Hamka ni disebut lelaki dengan perempuan ni dalam ayat tu disebut sama-sama pikul kewajipan dan sama-sama ada hak. Jadi bila sebut ayat perkataan frasa aulia tu menunjukkan dalam beberapa hal bukan sahaja lelaki yang memimpin, tetapi lelaki memimpin wanita, tetapi ada beberapa hal yang wanita juga memimpin lelaki. Itu tafsiran Hamka terhadap ayat Aulia tu. Okey. Jadi hal-hal itu adalah seperti yang dinyatakan dalam surah Taubah tu, iaitu dalam perkara-perkara seperti amar makruf, kan, tegakkan kebenaran, tegakkan kebenaran, tegakkan keadilan, isu berdakwah dan sebagainya, dan dalam perkara nahi mungkar, dalam keluarkan zakat, lelaki wajib keluarkan zakat, wanita pun perlu keluarkan zakat. Dalam solat, lelaki wajib tunaikan solat, wanita pun wajib tunaikan solat. Dan dalam hal-hal yang ketaatan pada perintah Allah seperti dalam huraian Hamka ni disebut puasa dan sebagainya. Okey. Jadi dalam ayat tersebut maksudnya secara umumnya dalam Islam ni kita ada wanita ada sama-sama ada tanggungjawab, wanita dan lelaki sama-sama ada tanggungjawab, dan wanita dan lelaki sama-sama ada hak. Okey. Jadi tapi saya rasa itu biasanya secara umumnya kita semua faham begitu. Tapi apa isu yang timbul melalui tugas lelaki dan wanita ni? Jadi kat sini kalau macam quote yang kita sebut tadi tu, kalau dalam isu keluarga kita rasa tak ada masalah sebab kita macam tadilah ada saling melengkapi dan mungkin kita boleh huraikan dalam perbincangan yang selepas ini. Tapi saya rasa kalau perbahasan moden hari ini, biasanya isu yang menjadi kita kata perbahasan adalah isu yang berkaitan dengan kepimpinan wanita. Maksudnya, adakah tugas memimpin itu tugas lelaki semata-mata atau tugas memimpin itu boleh jadi tugas wanita dan sebagainya. Okay, kalau dalam bahasa atau istilah moden hari ini yang selalu didiskusikan adalah kalau Sofia pernah dengar perbincangannya di bawah kuota kepimpinan 30% kan. Jadi hari ini kita menuntut, kita lah sebahagian wanita ni menuntut supaya di setiap peringkat kepimpinan mesti ada 30% kepimpinan wanita yang menjadi ketua. Sama ada di syarikat-syarikat besar, dalam parlimen, dalam kementerian dan sebagainya, mesti ada 30%. So ini tuntutan wanita moden hari inilah berkaitan dengan kepimpinan wanita. Okey. Jadi saya rasa isu ini yang lebih menarik untuk kita bincangkan lah kalau berkaitan dengan tugas lelaki dan wanita ni. Jadi saya kira berdasarkan kepada buku-buku, maksudnya tulisan-tulisan ulama yang kita ada, bukan sahaja Buya Hamka, kita ada Syed Ramadan Al-Buti pun selalu banyak tulis pasal isu-isu ni dan sebagainya. Pada pendapat saya lah, pembahagian tugas ni dalam isu keluarga tu satu, dan dalam konteks kepimpinan adalah apabila wanita ni sekiranya dia menjadi pemimpin bukan sebab dia nak ambil bukan kerana kita nak ambil tanggungjawab lelaki tu, atau tapi kerana dia punya merit dia atau kelayakan dia. Maksudnya wanita dia tak semestinya jadi pemimpin kalau dia tak layak, sama macam lelaki. So dia punya titik dia tu dekat situ. Tapi suara dan perspektif wanita ni kita mesti libatkan dalam semua proses buat keputusan dan mesti ada representasi wanita ni. Dan representasi wanita ini mestilah berkadar dengan jumlah wanita yang diwakili dekat sesuatu tempat tersebut. Maksudnya ini yang dalam Islam pun kita cerita pasal syura dan sebagainya, kena ada satu sudut pandang wanita, perspektif wanita dalam soal kepimpinan. Tapi bukannya isu gender, bukan kita nak ambil alih tugas lelaki dan sebagainya, tak. Dia bukan dalam konteks yang macam tu. Okey. Dan tak silap saya lah dalam tulisan Syed Ramadan Al-Buti juga dia ada sebutkan tentang ada
hujah-hujah yang mengatakan kan bahawa wanita ni tak layak memimpin. Kalau wanita memimpin, musnahlah sesuatu kaum, ada so-called hadis yang macam tu kan. Okay. Jadi samalah syarahan Syed Ramadan Al-Buti pun dia katakan bahawa dalam isu wanita memimpin ini dia bukan isu gender. Kalau wanita itu layak memimpin, maka dia perlu diberi laluan. Tapi tak semua wanita layak memimpin. Sama seperti lelaki. Lelaki yang ada kelayakan untuk memimpin, maka kita bagi dia ruang kepimpinan atau jawatan kepimpinan. Tapi tak semua lelaki kita bagi dia menjadi pemimpin. Jadi dia bukan isu gender, tapi dia isu merit atau kelayakan. So saya rasa itu untuk berkaitan dengan tugas wanita, antara lelaki dan wanita ni, untuk kita kupas melalui perspektif tersebut lah. Wallahualam. Okay, baik. Menarik, isunya bukan tentang gender tapi kelayakan individu tersebut untuk menjalankan tugas yang diamanahkan. Okey, jadi sebelum saya meneruskan soalan kita pada malam ni, kita akan berinteraksi sedikit bersama dengan penonton kita pada malam ni. Saudara Amirul, Puncak Alam Kelia, Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi bersama kami. Saudari Aimi Nadia, tak boleh miss call buku ni, okey. Seterusnya masalah kita sama, Miss Bliss letak buku. Tu masalah geng-geng yang suka baca buku. Okey, kita ada juga Ustaz Muhammad Hariri bersama kita, iaitu Tahniah Puan Muna, ikon anak muda. Ya Allah, terima kasih Ustaz kerana bersama kami pada malam ini. Seterusnya Nur Ayuni. Kalau tak silap Nur Ayuni ni panelis da'i kan? Betul tak? Okey, seterusnya Ahmad Fakhrul Razi, big boss kita, big boss saya, KB Clear dengan sambil drive. Kemah moderator celup malam ni. Okey. Dan saudari Ayuni juga, saya nak habis buku ni, serius best, Masya Allah. Okey, memang best buku ni. Jadi kepada sesiapa yang belum dapatkan buku ni, saya sarankan untuk dapatkan sebuah buku ni dan baca. Sambil-sambil tu kalau tak baca lagi boleh dengar Kak Muna kupas pada malam ni, insya-Allah. Jadi kepada sahabat-sahabat yang bersama kita pada malam ni, kalau ada soalan yang ingin diajukan kepada panel kita pada malam ni, bolehlah komen di ruangan komen, dan jika ada kesempatan insya-Allah saya akan bacakan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat, insya-Allah. Jadi kita teruskan slot kita pada malam ni dengan soalan yang ketiga, iaitu berkaitan dengan isu semasa ataupun kalau bab wanita ni orang akan sebut tentang hak wanita, hak kebebasan wanita. Jadi kalau menurut Kak Muna sendirilah, apa yang sebetulnya ataupun apa yang benarnya tentang hak wanita tu di dalam Islam tu sendiri. Silakan. Okay. Bila kita baca buku Buya Hamka berbicara tentang perempuan ni, di hujung buku tersebut ada Buya Hamka sebutkan bahawa bukan Islam tidak bagi hak kepada wanita, tetapi kejahilan umatlah yang menjadi penghalang kepada hak wanita tersebut. Okey. Jadi bila kita nak cakap tentang hak dan kebebasan wanita menurut Islam ini, satu perkara yang kita kena sedar bahawa wacana-wacana mengenai hak asasi wanita ini, kalau di Malaysia sendiri, ia banyak dipelopori oleh kita boleh kata gerakan-gerakan liberal lah, gerakan liberal, gerakan feminis yang banyak bercerita tentang hak wanita kan, pasal keganasan rumah tangga, pasal gangguan seksual, dan in fact sehingga wacana tersebut pergi kepada kebebasan untuk pakai atau tidak pakai tudung dan sebagainya. Sebelum ni pernah kecoh kan, ada forum unveiling hijab, begitulah. Jadi kita boleh tengok bahawa dekat Malaysia ni kan kata Muslimah atau Islamis tidak bercerita tentang hak wanita, tapi selalunya macam yang direportkan di dada-dada akhbar dan sebagainya, kita boleh nampak dipelopori oleh golongan liberal atau feminis lah, yang mana mereka ini membawa satu sudut pandang daripada barat. Okey. Jadi
mereka ikut pandangan barat dan mereka soal hak dan kebebasan ni mereka refuse untuk ikut sudut pandang Islam. Jadi bila kita kata hak dan kebebasan mengikut sudut pandang barat ni, kita kena faham idea di sebalik hak asasi dekat barat ni adalah kita boleh kata idea kebebasan, prinsip kebebasan. Itu kebebasan ni adalah prinsip tertinggi yang mereka anut bila mereka berbicara tentang hak asasi. Okay. Jadi bila kebebasan itu menjadi prinsip yang tertinggi bila kita berbicara tentang hak, jadi apa sahaja bila mereka melihat suatu pilihan itu dihalang, pilihan peribadi itu dihalang, mereka akan menganggap itu adalah suatu penindasan. Walaupun pilihan itu hakikatnya melampaui batas ataupun hukum syarak. Jadi macam yelah kita orang Islam bila ada sesuatu hukum tu maka dah tak adalah pilihan untuk kita kan. Jadi di mata mereka, perspektif mereka bila mana tak ada pilihan tidak bebas. Bila tidak bebas maksudnya kita ditindas. Kita tidak dapat hak kebebasan yang sepatutnya. Jadi itu adalah sudut pandang barat. Sebab tu dalam isu contoh untuk tanggalkan hijab kan, mereka berpandangan bahawa tak perlu ada tak perlu untuk kita regulate sesuatu yang berunsur moral kan, morality ni. Contoh ikut suka orang tu lah untuk dia nak pakai ke atau dia nak tanggal hijab dia ke, bergantung kepada dia punya tahap keimanan masing-masing. Tu dia punya anutan dia, kebebasan macam tu. Macam bila berbincang tentang macam tu, seolah-olah kita ni kejam sangatlah pada orang yang tidak bertudung kan. Sedangkan kat Malaysia ni bebas-bebasnya siapa yang tak nak pakai tudung pun. Tak ada pula maksudnya sampai tak boleh masuk pejabat ke sebagainya. Cumanya ialah amar ma'ruf nahi munkar tu kita kena teruskan buat lah. Nak seru orang pakai tudung dan sebagainya kan. Tapi bila wacana sedemikian dibawa, macam seolah-olah kita ni menindas benar orang yang tak pakai tudung ni kan. Okay. Jadi itu adalah idea barat mengenai hak dan kebebasan. Dalam soal hak, kebebasan adalah prinsip yang tertinggi bagi mereka. Okay. Jadi hakikatnya walaupun kita kata gerakan hak asasi ini dipelopori oleh mereka yang menganut fahaman sudut pandang barat, tapi sebenarnya hak asasi ini sudah lama ataupun lebih awal ada dalam Islam. Tapi kita tidak guna frasa hak asasi seperti yang mereka duduk laung-laung lah. Jadi kalau kita baca perbincangan scholars Islamic scholars, mereka refer bila hak asasi ni, contohnya mereka kata kita bincang tapi kita bincang di bawah contoh maqasid syariah. Kan? Maksudnya kita cerita pasal hak seorang manusia tu berkaitan dengan agama dia, nyawa dia, akal dia, harta dan keturunan kan. Jadi dia tak nampak sangatlah macam terlampau kita kata terma hak asasi tersebut. Tapi bukan bermakna tak ada dalam Islam. Dan bukan bermakna hak asasi ini milik mutlak barat. Tak, Islam pun ada juga perjuangan hak asasi dia tapi kita menurut perspektif kita. Okay. Dan satu lagi, kenapa bila kita kata tentang hak ini kita tak nampak sangat macam gerakan Islam yang banyak berbicara tentangnya, sebab kita tidak melalui satu kita kata suasana ataupun fasa yang macam barat lalui. Sebab mereka ni macam kita masa Nabi Muhammad datang itu dah bermacam-macam pembaharuan kan yang Islam bawa untuk bagi kemuliaan kepada wanita ni, tapi tak seperti barat. Barat kan kalau kita baca sejarah mereka teruk kan bagaimana wanita mereka bila kahwin sudah hilang hak macam-macam kan, hak terhadap harta tu harta suami. Kalau kita dalam Islam harta suami tu harta kita kan. Saya nak katanya barat ni terlampau teruk, dia punya penindasan tersebut menyebabkan mereka ni nampak kehadapan dan lantang. Yelah kita tak alami macam tu, jadi kita tak adalah nak beria-ria sangat sebab kita dapat kan apa yang sepatutnya kita dapat. Okay, jadi sebab tu kita nampak begitu. Tapi apa yang kita kena betulkan adalah hak asasi ni bukan isu barat semata-mata.
hak asasi juga adalah perjuangan Islam, tapi bukan mengikut cara yang mereka nampak lah. Dan satu lagi, bila kita cakap tentang hak ini, satu prinsip lagi yang mereka selalu laung dan sebutkan adalah tentang hak wanita ni, mereka akan sentuh berkenaan dengan equality kan, kesamarataan. Dan basis kepada perkara tersebut adalah macam kita sebut tadi, kita boleh tengok pada konvensyen penghapusan penindasan terhadap wanita. Memang dia ada define apa itu equality. Jadi equality mengikut cara barat ni adalah mereka nampak hak ini mesti diberi sama rata, dan kalau ada maksudnya lelaki dia dapat lebih daripada wanita, itu terus menunjukkan suatu penindasan. Sebabnya dia berpegang kepada definisi sama rata yang mesti mutlak. Mesti sama, betul-betul sama. Kalau ni dapat satu, ni dapat satu. Kalau ni dapat satu, ni dapat dua, itu sudah kira menindas. Okay, jadi itu adalah mereka punya definisi hak mereka lah tentang hak wanita ni. Tapi kita tidak begitu. Okay, macam dalam Islam sendiri pun kita ada hak yang begitu, bentuk begitu. Maksudnya kalau lelaki dapat satu, wanita dapat satu kan. Tapi ada hak yang wanita dapat juga, tetapi lelaki lebih sikit. Ada hak yang lelaki dapat juga, tapi wanita lebih sikit. Ada hak yang lelaki je dapat, wanita tak dapat. Dan ada hak yang wanita je dapat, lelaki tak dapat kan. Jadi maksudnya definisi Islam ni tak sama macam Barat yang mesti dua-dua kena dapat sama. Contoh kan macam wanita, kita ada hak yang khusus macam nafkah. Kita ada mahar. Lelaki tak ada hak tersebut. Dia tak boleh tuntut daripada kita kan. Tapi kita ada. Adakah itu bermaksud kita menindas lelaki? Jadi itu adalah satu saya kira naratif yang kita perlu betulkan bila kita berbicara tentang hak wanita, dan ini sangat penting untuk seorang muslimah. Dia kena faham dan sedar supaya dia tidak hanyut dengan perbincangan semasa. Dalam konteks semasa ni, kalau orang cerita pasal equality, contoh tema sambutan Hari Wanita tahun ni equality, kita pun je nak equality juga kan. Tapi kita perjuangkan equality, tapi kita kena faham konsep ataupun cara pandang Islam. Okay. Contoh dalam Islam, wanita dia ada hak anak-anak kena taat kepada dia. Maksudnya ini konsep dalam wanita, konsep dalam Islam, bila mana ada hak, dia akan ada kewajipan. Jadi kalau wanita sebagai seorang ibu, dia ada hak untuk wanita taat kepada dia, memang ada hadis dan sebagainya kan. Anak kena taat kepada ibu, dan pada masa yang sama dia ada kewajipan mengandung, melahirkan dan menyusukan anak tersebut yang lelaki terlepas daripadanya. Sama juga dengan lelaki. Dia ada hak ketaatan. Wanita kena taat kepada lelaki. Tapi lelaki ni ada kewajipan memberi nafkah kepada wanita. Jadi dalam neraca Islam, bila kita sebut tentang hak, kita mesti sebut kewajipan. Kalau Barat, dia hak dan kebebasan. Hak sama rata kan. Tapi kita Islam, hak kita mesti cerita sekali tentang kewajipan. Itulah konsep Islam yang sebenarnya sangat indah, tetapi sayang kalau kita tidak membaca buku-buku kupasan ulama'-ulama' yang sedia ada macam Buya Hamka. Dan sebenarnya kalau kita baca pun buku ni kan, isu-isu yang ditimbulkan hari ni macam isu faraid yang tak adil kan. Mereka nak kalau lelaki dapat separuh 50% harta pusaka, perempuan pun kena dapat 50%. Itu daripada zaman Buya Hamka lagi sudah bincang, mereka cerita, mereka bahas kata Islam tak adil dan dah dijawab. Tapi kalau hari ni, jika kita tidak menggali karya-karya para ulama', especially ulama' Nusantara yang kita ada lah, kita tak lihat bahasa Arab kita pun apalah sangat kan. Jadi pada karya ulama' Nusantara lah paling senang untuk kita rujuk. Jadi bila orang ajukan soalan-soalan seperti itu, kita dah tak tahu macam mana kan. Dan mungkin kita akan terdetik, betul lah Islam ni tak adil. Hak faraid tu dah tak relevan masa kini contohnya. Sebab wanita masih kena tanggung keluarga. Jadi benda-benda macam tu sudah lama dijawab, dan tinggal lagi kita lah yang nak kena menggali khazanah-khazanah ilmu tersebut melalui buku-buku yang seperti ini. Tu sedikitlah kupasan tentang hak dan kebebasan wanita. Wallahualam.
Okey, baik. Papasan berkaitan dengan hak dan juga kebebasan wanita, saya rasa cukup padat dan juga nak kata ringkas taklah ringkas kan, tapi padatlah untuk kita dengar dan kita tahu. Jadi poin yang saya dapat daripada Kak Muna kata adalah hak dan juga kewajipan. Maksudnya kalau ada hak kat situ, maksudnya ada kewajipan yang kita perlu buat, dan yang paling penting adalah ilmu. Maksudnya kalau kita tak cari berkaitan sesuatu benda tu, so kita akan ikut membabi buta lah kan. Maksudnya orang kata hak sama rata lelaki perempuan macam ni, so kita follow je. Sebab kita tak cari ilmu lah. Tu poin penting kita, terutamanya para wanita. Okey, baik, sebelum tu kita berbalik kepada ruangan komen kita tengok siapa yang bersama kita. Dr. Nur Iliani, ni big boss kita juga, terbaik penerangan daripada Puan Muna, loud and clear, moderator pun jelas. Okay, Alhamdulillah. Dan juga satu ayat saya ingat daripada buku ini, kata-kata keluar daripada Rasulullah SAW, apabila sahabat-sahabat timbul rasa janggal melihat baginda mencium anak perempuannya. Okay, tu baca sendirilah. Okay, seterusnya Ustazah Wahibah, saudari Wahibah, kecintaan Kak Muna boleh bincang tentang hak dan undang-undang berkaitan wanita di sisi Islam. Idola, terima kasih Momo Buku. Okay, terima kasih kerana sudi bersama kami. Okay, sekali lagi saudari Ayuni best dengar, memang best lah. Moderator pun sampai terpaku dengar. Okay, seterusnya Kak Yani kita ataupun Dr. Iliani, betul, hak hadir bersama tanggungjawab. Ya, betul. Dan seterusnya saudari Ayuni menunaikan hak dengan ilmu. Yes, kena cari ilmu. So taklah kita ni nak follow orang je. Maksudnya orang buat gitu, kita pun nak buat gitu. Hakikatnya benda tu kita tak tahu salah ke betul ke. Okay, jadi sekali lagi kepada sahabat-sahabat kita yang ada soalan, bolehlah ajukan soalan di ruangan komen kita sebab masa pun ada lagi dalam 15 minit. Sebelum saya pergi kepada soalan yang terakhir kita pada malam ni, jadi sahabat-sahabat boleh untuk ajukan soalan kepada Kak Muna ataupun Puan Muna. Okey, jadi soalan yang keempat ataupun terakhir dari saya. Buku ni tajuk dia berbicara tentang perempuan. Jadi adakah buku ini ditujukan khas untuk perempuan sahaja ataupun lelaki pun kena baca buku ni? Okay, silakan. Okay, sebelum kita menjawab soalan moderator tu, saya tertarik tadi saudari Wahibah kan dia sebut passion tentang hak-hak wanita kan. Sebenarnya passion saya adalah perlembagaan. Itu memang kalau macam mak-mak itu dengar isu-isu perlembagaan itu boleh segar. Maksudnya pasal hak-hak wanita ni dia tak ada bukan maksudnya dia kita berminat tapi maksudnya betul-betul passion saya adalah perlembagaan. Dan memang cita-cita saya mahu jadi pakar perlembagaan. Cuma bila berkait dengan isu wanita ni kenapa saya banyak menulis, saya banyak bercakap tentang hak-hak wanita ni atas satu rasa kesedaran dan tanggungjawab sebab bila kita lihat banyaknya naratif atau gelombang hak asasi ni dicorakkan melalui cara pandang yang kita sebut tadi, yang kita bincangkan tadi, cara pandang barat. Maksudnya mereka ini mungkin dah tidak seramai kita. Mungkin kita lihat hari ini kita berada di comfort zone kan. So kita rasa kita masih mengamalkan ikut cara Islam, hukum hakam Islam. Jadi kita rasa tak ada apa perkara yang kita perlu risaukan. Sedangkan kelompok-kelompok yang membawa cara pandang yang bertentang dengan Islam ini, mereka tak ramai tapi mereka sangat vokal dan mereka mendominasi dada-dada akhbar, mereka mendominasi media sosial, mereka mendominasi wacana awam, menyebabkan pandangan mereka itu sudah menjadi dominan atau menjadi apa kita kata yang mana kita takut, kita boleh kata normalisasi lah kan. Kita takut suatu hari nanti itulah yang akan menjadi pegangan
anak-anak muda social media hari ini. Sebab itu yang mereka boleh access dan baca. Jadi itulah saya menyeru juga sahabat-sahabat kita, walaupun apa pun passion kita, tapi kita kena ambil juga, bagi saya, tanggungjawab fardu kifayah lah untuk kita uh, bawa sentiasa perspektif ini, sudut pandang ini, walaupun kita rasa tak ada masalah lagi sekarang, kita tak nampak lagi kan. Tapi kita kena sentiasa sebut dan bincangkan ia supaya adik-adik kita yang baru nak mengenal dunia kan, yang baru nak masuk universiti, yang baru nak faham, boleh access terhadap uh, idea-idea ataupun naratif ataupun pemikiran yang Islam bawa tentang keadilan wanita ni, tentang hak wanita. Jadi itu pun dah panjang, minta maaf moderator. Tapi maksudnya saya menyerulah supaya kita boleh baca buku ni dan kita boleh banyakkan wacana dan perbincangan supaya lebih ramailah sahabat-sahabat kat luar sana yang boleh dapat manfaat. Okey, adakah buku ini untuk wanita ataupun lelaki pun patut baca? Uh, Bagi saya sangat tertarik kalau buku ni kita tengok dekat bab-bab akhir dia, dia ada 2 bab. Yang pertama, pimpinlah mereka part 1, pimpinlah mereka part 2. Okey, bagi saya walaupun Buya Hamka disebut tentang berbicara tentang wanita, tetapi bicaranya itu bukannya kepada wanita semata-mata, tapi bicaranya itu merangkumi audiensnya lelaki juga. Kenapa saya cakap macam tu? Contoh macam dalam bab yang saya sebut tadi, pimpinlah mereka tu, ada yang contohnya ada Buya Hamka dia kupas tentang soal hukum memukul isteri kan, yang mana ada ayat Quran yang memang describe apa yang tindakan seorang suami terhadap wanita, yang mana ada antaranya ayat Quran tu sebut pukullah mereka. Okey. Jadi dalam kupasan ayat ini, macam Buya Hamka dia mula dengan dihurai dulu kan apa hukum hakam dia, apa apa hikmah dia. So huraian tu umum lah. So disebut contoh Al-Quran ini bukannya ditujukan kepada orang yang intelek sahaja, wanita yang intelek sahaja. Mungkin untuk wanita yang intelek, dia tak perlulah sampai nak pukul untuk dia faham. Kan, cukup dengan suami dia bagi tahu, bincang, so dah settle suatu masalah tu. Tapi Quran ni bukan untuk wanita yang intelek sahaja. Quran ini untuk wanita yang mungkin dia ada apa maksudnya, kita kata akhlak yang rosak. Jadi uh, macam mana Quran tunjuk guidance, macam mana kita nak guide Quran guide kita macam mana kita nak buat dalam situasi yang tersebut. Jadi Buya Hamka kupas lagi banyak mengenai kupasan-kupasan ayat tersebut lah, ayat pukul tu. Tapi lepas Buya Hamka dia kupas mengenai ayat tersebut, lepas tu disebut kupasan dia yang seterusnya itu memang nampak seolah-olah dia bercakap dengan kaum lelaki. Maksudnya dia interaksi dengan orang lelaki. Dia kata dia pesan, maksudnya biasanya buku kan kalau kita baca tentang hukum hakam perempuan ni, pesanan-pesanan itu pada perempuan lah kan. Tapi contoh ni bila dia kupas ayat pukul tu, lepas tu pesanan-pesanan itu diberi kepada lelaki. Contoh dia kata kalau wanita tu dah taat, janganlah suami ni pergi cari jalan pula untuk nak buat sesuatu pada wanita tersebut kan, untuk pukul mereka dan sebagainya. Atau kalau macam kan dia ada tingkatan-tingkatan dia kan. Yang pertama nasihatilah mereka. Kalau dah selesai dengan nasihat, yang lelaki ni janganlah nak terus naik lagi ke level yang seterusnya sampai ke tahap memukul. Itu dah kira menzalimi dan sebagainya. Jadi ayat-ayat kupasan Buya Hamka tu lepas daripada huraian umum terhadap ayat tersebut, banyak yang dibagi tu seolah-olah dia nasihat para suami kena buat macam ni, para suami kena begini. Okay. Dan satu hal yang saya kira menarik juga dalam pasal memukul ni, yang saya rasa cantik lah, dan saya tak jumpa lagi dalam buku-buku yang pernah saya baca sebelum ni. Contoh Buya Hamka dihurai, dia kata dalam pukul tu ada riwayat mengenai ayat-ayat pukul tu lah kan. Ada riwayat daripada Imam Hasan Al-Basri. Dia cakap macam Nabi ni, dia kan ada ramai isteri.
Dan Nabi ni dia pengalaman dia tak adalah pengalaman yang teruk-teruk. Yelah isteri Nabi kan. Maksudnya zaman dia adalah Nabi yang diuji dengan isteri yang ingkar perintah Allah dan sebagainya. Tapi dalam konteks Nabi ni, isteri-isteri dia tu semua yang terpelihara. Okay, jadi bagi Nabi ni dia tak adalah dia tak nampak lah sampai nak katanya sampai tahap kena pukul tu. Jadi adalah di kalangan para sahabat yang hidup zaman dia tu pukul isteri dia macam tempeling macam itulah lebih kurang kan. So Nabi ni dia tak bagi, dia larang sebab dalam pandangan sudut pandang dia tak adalah perempuan ni sampai kita nak kena pukul. Bagi Nabi, yelah Nabi ni lah seorang yang budiman pula kan. Takkanlah kita nak pukul isteri. Tapi bila mana turunnya ayat Quran ni, Nabi terus dia kata, aku ada pandangan yang lain tetapi Allah ada pandangan yang lebih baik. Maksudnya walaupun bagi Nabi, dalam situasi dia, tak adalah sampai kita ni nak kena pukul isteri. Tapi sebab Allah kata, tingkatan yang ketiga tu, ada boleh pukul isteri. Maka bolehlah pukul isteri. Maksudnya sebudiman Nabi pun dia mengikut perintah Allah Ta'ala. Jadi itu sikitlah selingan kan. Saya rasa menarik untuk dikongsikan kan. Okay. Dan satu lagi yang kita boleh lihat adalah bila mana kupasan ayat Qawwamuna kan. Ar-rijalu Qawwamuna 'ala nisa. So selalu yang kita baca dia kata lelaki ini pemimpin atas wanita dan sebagainya kan. Tapi huraian Buya Hamka tersebut disebut tentang Qawwamuna ni, dia kata Qawwamuna ni bukanlah satu perintah. Maksudnya bukan yang Allah kata lelaki mesti memimpin atas wanita. Ayat tu bukan ayat perintah. Tapi Buya Hamka kata ayat tersebut sebenarnya adalah suatu perkhabaran. Memang macam tu. Maksudnya memang lelaki ni dia akan memimpin wanita. Maksudnya dia punya sifat dia tu memang dia akan jadi sebegitu. Bukannya nak kata perintah tapi perkhabaran. Okay, jadi nak katanya itu satu dan boleh sekejap ya. Sekejap ya, nak bangun pula. Okay, lepas tu dalam dihurai lagi Qawwamuna tu, ini memang nampak jelas dia berbicara dengan orang lelaki. Dia kata lelaki ni macam mana nak pimpin wanita, memimpin dengan tegak. Bila wanita terjatuh, contohnya tangan kita yang kena saut. Lepas tu memimpin tu sebab menariknya dihuraikan juga dari sudut emosi, maksudnya keperluan yang perlu diberikan kepada isteri kan. Bila wanita itu sedih dan sebagainya. So nampak kat sini bukan sahaja dia dia tidak tujukan kepada wanita semata-mata tapi dia berinteraksi dengan pembaca lelaki juga. Jadi bagi saya buku ini sangat sesuai untuk dibaca oleh wanita muslimah dan sesuai dibaca oleh muslim, especially kalau mak ayah kalau nak ajar anak kita jadi gentleman, jadi budiman, jadi qawwam, memang ini adalah bahan macam yang terbaik lah. Kalau boleh mula daripada awal lagi bagus untuk membentuk dia punya world view dia terhadap dunia. Dan kita pun sekali lah sebelum anak baca, kita lah baca dulu kan. So itu pandangan saya untuk buku Buya Hamka berbicara tentang perempuan. Wallahualam. Okay, baik. Terima kasih kepada Kak Muna di atas kupasan berkaitan dengan Buya Hamka berbicara tentang perempuan. Jadi buku ini selayaknya dibaca oleh sesiapa sahaja tanpa mengira perempuan ataupun lelaki. Okey, jadi sesiapa yang tak dapatkan lagi buku ni disarankan untuk membeli dan membaca buku ni. Okey, jadi saya kira masa pun telah mencemburui kita dan daripada pihak sahabat-sahabat yang bersama kita pada malam ni pun tiada soalan. Jadi mungkin kata-kata akhir daripada Kak Muna untuk sesi kita pada malam ni. Bagi siapa yang tak ada lagi buku ni, walaupun pesta buku dah habis, tapi pesta kita tak mati dengan buku ni. Kita kena sentiasa menghidupkan lah. Kalau rasa macam lalai sikit kan, kena buka bahan bacaan baru. Okay, jadi sebagai penutupnya, satu saya rasa poin penting jugalah yang Buya Hamka highlight bila kita cakap tentang hak wanita ni. Buya Hamka ada sebut, dia kata bila kita nak faham tentang Islam ni, yang penting adalah kefahaman itu mestilah
melalui jalan atau sumbernya yang asli lah, sumbernya Islam. Bukan melalui orientalis. So kalau kita nak berhujah, kita nak faham tentang hukum hakam Islam, jangan belajar melalui para orientalis. Sebab dia kata ada orang dia beranggapan bahawa orientalis ini dia lebih objektif lah sebab dia bukan beragama Islam, jadi dia tak ada kepentingan kan. Jadi dia tak ada bias lah. Jadi pandangan dia tu lebih objektif. Tapi sebenarnya bila kupasan-kupasan orientalis ni dia pun tidak ada maksudnya kefahaman asas macam metodologi Islam dan sebagainya, tapi dimasukkan juga pandangan-pandangan peribadi dia yang jauh menyimpang daripada apa yang sebenarnya ada dalam Islam. Contoh yang Buya Hamka kupaskan, dia kata dalam isu faraid kan. Jadi ada kupasan-kupasan orientalis ni dia kata dalam Islam wanita ini tidak ada hak terhadap harta pusaka. Sedangkan bukannya tidak ada hak, tapi ada dia punya sifir-sifir dia yang Allah dah tetapkan kan untuk harta pusaka. Jadi bila kita belajar daripada barat, kita akan nampak memang dalam Islam ni wanita tak ada hak dalam harta pusaka. Jadi begitulah yang Buya Hamka pesan pada kita, dalam isu apa sekalipun janganlah berpegang kepada hujah barat atau orientalis, tapi galilah ia daripada sumbernya yang benar, metodnya yang benar dalam Islam dan sebagainya. Dan sekali lagi saya tekankan bahawa yang utama dalam buku ni, hasrat Buya Hamka adalah untuk dijelaskan kalau kita cakap tentang Islam tak bagi hak pada wanita, dia bukannya isu Islam tu tak bagi hak, tapi sebab kita ni yang jahil, jadi kita tak tahu kat bahagian mana dan apa yang Islam dah bagi untuk kita. Dan mungkin dalam setengah keadaan yang kita nampak tidak adil contohnya adalah sebab Islam sudah bagi, tapi kita yang tidak taat kepada hukum hakam tersebut. Contoh dalam isu faraid, Islam dah cantik dah kan dia punya sistem dia tu. Kenapa lelaki dapat lebih? Sebab dia yang perlu tanggung sebagai wali kan kepada wanita-wanita tersebut. Tapi hari ni tak jadi macam tu. Bukan salah Islam, tapi salah kita yang tidak patuh terhadap hukum atau hakam Islam, apa yang Islam telah tetapkan lah. Jadi kita sebagai orang Islam sepatutnya kita mencari jalan bagaimana kita nak pastikan supaya orang boleh ikut apa benda yang Islam dah tetapkan tu, supaya hak tu boleh terrealisasi instead of kita nak ubah sebab kita kata ini tidak adil kepada para wanita. So itu saja untuk malam ni. Terima kasih kepada Momen Buku kerana sudi menjemput saya. InsyaAllah semoga ada manfaatnya. Minta maaf kalau ada tersalah atau terkurang di mana-mana. Itu saja, wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Munah di atas perkongsian buku pada malam ni. Cukup menarik. Bukanlah ringkas tapi isi-isi yang disampaikan oleh Kak Munah tu padat. Walaupun kita dengar hampir sejam lebih, tapi sebenarnya rasa macam kejap je sebabnya isi yang disampaikan tu memang terlalu padat lah. Jadi rugi kalau siapa tak tengok pada malam ni. Tak apa, kalau tak tengok ni boleh tengok pada bila-bila sebab kita akan letaklah dekat di page Momen Buku. Jadi boleh tengok kat situ insyaAllah. Jadi saya selaku moderator celup pada malam ni ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Munah sekali lagi dan juga terima kasih kepada semua viewer kita yang sudi bersama kami pada malam ini. Jangan lupa untuk bersama kami pada minggu hadapan dengan kupasan buku yang lagi menarik insya-Allah. Dan minta maaf di atas segala kekurangan saya selaku moderator pada malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.